Assalamualaikum dan selamat kembali ke Fast TV. Hari ni aku ada satu cerita yang agak mengejutkan. Aku rasa memang korang tak expect cerita ni. Jadi sekarang kalau kita tengok China, kita mesti fikir China ni dia orang dah dominasi industri kereta elektrik. Yalah, BYD kan sekarang syarikat kereta elektrik terbesar di dunia, dah masuk top 10, mungkin jadi nombor 5 terbesar di dunia overall. Dan of course Tesla berada di China dan membawa segala teknologi baru dekat China. Jadi memang betul China sekarang raja kereta elektrik dunia. Tapi sebenarnya ada satu benda yang tengah berlaku di sebalik tabir yang mungkin ramai orang tak sedar, iaitu China mungkin juga akan menjadi kuasa besar dan mendominasi dunia internal combustion engine. Ini mungkin berlaku secara terancang ataupun berlaku secara tak sengaja ataupun diserahkan kepada mereka sebagai, ialah macam biasa kan, Eropah bila dia tak nak buat benda, dia serahkan kepada China. China buat sebab lebih murah, dia nak decarbonize dia punya ekonomi, penyudahnya China buat semua benda. Kau tak percaya? Jom kau dengar cerita ni. Mari aku ceritakan kat korang macam mana China mungkin akan mendominasi dunia enjin ais. Jadi sekarang ni kita lihat satu tahun mungkin kita beli lebih kurang dalam 80 juta kereta setahun lah di seluruh dunia. Dan suku daripada tu sekarang ni adalah kereta elektrik. Mungkin 20% hingga 25% adalah kereta elektrik. Tapi masih lagi banyak kan kereta yang menggunakan enjin pembakaran. Selagi angka ni agak besar, masih lagi syarikat-syarikat kereta semua boleh menghasilkan enjin sendiri. Tapi akan sampai satu masa dan banyak syarikat kereta dah mula nampak benda ni akan berlaku, di mana jumlah jualan kereta enjin pembakaran ni akan mengecil. Tempoh tu kita tak pasti lagi bila lah, tapi benda ni akan berlaku. Jadi bila ini berlaku, kebanyakan syarikat kereta tidak akan mampu untuk menghasilkan enjin dia sendiri. Jadi bila ini berlaku, akan berlaku satu penggabungan kilang-kilang enjin, usaha sama menghasilkan enjin supaya masih lagi kita boleh menghasilkan enjin-enjin yang baru untuk kereta-kereta pembakaran, tetapi kena berkongsi enjin. Kau dah mula nampak kan apa yang akan berlaku. Sebenarnya benda ni dah mula berlaku mungkin 2-3 tahun lepas apabila kumpulan Renault Nissan Alliance bergabung dengan Geely untuk menghasilkan satu syarikat yang bernama Horse ataupun kuda. Nama tu agak obvious sangat lah kan, tapi syarikat ni adalah satu syarikat yang akan menghasilkan enjin dan kotak gear untuk kumpulan Renault Nissan. Dan of course Geely juga akan pakai enjin dan kotak gear yang sama lah. Dan asalnya syarikat ini akan membekal enjin dan kotak gear kepada 12 kilang Nissan di seluruh dunia, juga untuk kilang Renault jugalah. Dan Mitsubishi, sebab Mitsubishi juga sebahagian daripada Renault, Nissan, Mitsubishi lain juga akan menjadi pelanggan mereka. Of course Geely juga akan menggunakan enjin yang sama. Kalau kita gabungkan Geely dengan Renault Nissan ni, saya rasa angka dia orang jumlah agak besar jugalah jumlah jualan dia orang, dan mungkin mencecah hampir tempat kelima ataupun tempat 6 keseluruhan di dunia ni. Jadi dia orang mempunyai daya pelaburan yang sangat besar, dan ini telah menarik minat Aramco. Aramco ni adalah syarikat gergasi minyak milik Saudi Arabia. Jadi Aramco sedang memikirkan sama ada nak labur ke dalam syarikat Horse ataupun tidak. Memanglah untuk Aramco ini memang satu peluang lah, sebab bila dia nampak pasaran enjin pembakaran tu mengecil, dia kena fokus lah kat mana ada kekuatan. Dan kuasa enjin pembakaran ni akan terus kekal. Bukan dia akan habis, tak akan mati. Sebab dia akan terus kekal, sebab ada je aplikasi-aplikasi yang memang perlu menggunakan enjin pembakaran sebab of convenience, sebab dia orang terlalu remote dan sebagainya. Dan mungkin teknologi yang mudah dia orang nak baiki, semua dah ada kat situ. So benda ni kita nampakkan adalah satu perkara yang akan berlaku, dan China akan menjadi tumpuan. Kenapa China akan menjadi tumpuan? Sebab China mempunyai base of industrialization yang sangat-sangat besar, di mana mereka boleh menghasilkan bermacam-macam benda, dan sekarang ni China pun memang orang kata factory of the world. Jadi kos penghasilan apa-apa barang saja pun dikatakan lebih rendah di China. So kita akan nampak, saya percaya beberapa lagi perkembangan akan berlaku di masa depan, di mana syarikat-syarikat kereta akan bergabung untuk menghasilkan enjin, dan akhirnya mereka akan mencari rakan kongsi daripada China untuk melakukan actual manufacturing untuk enjin-enjin ni. Sebab benda ni adalah satu
proses yang menghasilkan banyak pencemaran, banyak karbon. Dan kita tahu Eropah ni dia suka bercakap tentang pencemaran, dia suka bercakap tentang decarbonization. Tetapi sebenarnya apa yang mereka lakukan, mereka akan transfer dia orang punya carbon processes, carbon heavy processes ke tempat lain. Dia akan outsource. Dan antara tempat paling kegemaran utama dia lah untuk outsourcing ni ialah of course China. Dan baru-baru ni juga kita ada nampak the next step yang akan berlaku. Ni cerita tentang Geely juga tadi tu, iaitu Mercedes-Benz akan menggunakan enjin yang dihasilkan oleh Geely untuk dia punya model CLA untuk tahun 2026. Ini adalah satu langkah pertama lah saya kira. Maksudnya saya rasa lepas ni Mercedes-Benz tidak akan menghasilkan lagi enjin 4 silinder kecil untuk kegunaan hybrid ataupun mungkin juga kegunaan pembakaran biasa kerana tak berbaloi untuk dia develop enjin baru. Maksud dia fokus dia punya resources untuk membangunkan kereta elektrik di mana mereka tahu ini adalah masa depan. Dan Mercedes-Benz juga adalah satu syarikat yang tidak menghasilkan kenderaan begitu banyak. Ialah 2,5 juta tu banyak, tapi enjin 4 silinder dia berapa demand dia. So mungkin dia rasa tak berbaloi. Dia bukan macam saiz Toyota di mana kebanyakan enjin dia adalah 4 silinder dan 2 liter ke bawah. So ini dah nampak dah, first step dah mula berlaku. Mercedes-Benz akan gunakan enjin Geely. Dan kita tahu China ni dia akan terus membangunkan sesuatu produk tu selagi ada permintaan. Dan sekarang ni kita nampak bahawa dia sedang melakukan beberapa penambahbaikan untuk menghasilkan enjin-enjin yang lebih cekap tenaga. Kita tahu daripada Geely pun ada enjin direct injection, ada enjin turbo dan intelligent fuel injection yang mempunyai ketepatan yang tinggi untuk menghasilkan pembakaran yang lebih bersih, menghasilkan turbo yang menghasilkan kuasa yang lebih banyak dengan enjin yang lebih tahan dan pelbagai-bagai benda yang sedang dilakukan. Terutama sekali dalam usaha menghasilkan powertrain hybrid. This is where aku rasa the transition akan betul-betul berlaku kerana powertrain hybrid ni adalah satu yang sangat kompleks dan complicated dan tak banyak syarikat kereta yang mempunyai kepakaran yang betul-betul dalam hal ini. Dan untuk hybrid ni juga antara komponen utama dia elektrik motor dan juga bateri. Dan disebabkan ada sekarang ni mungkin movement terhadap plug-in hybrid sebagai satu cara untuk menghasilkan pemanduan berasa macam elektrik tetapi masih menggunakan petrol yang tidak perlu mengecharge bila tak ada tempat mengecharge. So dia mungkin akan memerlukan bateri juga dan di mana di sini kita nampak China juga akan menguasainya. Kerajaan China ni memang mempunyai dasar industri yang kuat dan sekarang ni mereka sedang menyokong pembangunan kedua-dua teknologi EV dan juga teknologi ICE. Ini kerana dia tahu benda ni akan berlaku, this transition sedang berlaku dan juga Persatuan Pengeluar Automobil China CAAM masih lagi membincangkan cara untuk membangunkan ICE dan pelbagai teknologi kenderaan rendah karbon sebab dia nampak masih lagi ada ruang untuk hybrid dan of course a small volume akan kekal sebagai enjin ICE. Jadi implikasi globalnya ialah kita nampak apabila permintaan untuk enjin ICE semakin mengecil, China juga yang akan mendapat kelebihan di sini. So ini antara benda yang mungkin korang tak nampak tapi saya rasa dalam tempoh 3 hingga 5 tahun kita akan nampak lebih banyak enjin pembakaran yang akan dihasilkan di China. Buat masa sekarang pun sebenarnya dalam industri kita ketahui bahawa China mempunyai satu industri konsultansi yang sangat kukuh untuk penghasilan dan mereka bentuk powertrain dan enjin. Mungkin bukan enjin yang paling high end tapi untuk kebanyakan enjin mereka mempunyai keupayaan untuk menghasilkan enjin entry level, enjin medium spec dan juga specialist kind of application especially dalam bentuk hybrid dan sebagainya. Dan disebabkan mereka mempunyai industrial base yang besar dan juga mempunyai cost factor yang sangat rendah, saya rasa China akan menguasai kedua-dua sekali teknologi ICE dan juga teknologi EV bersama. Jadi apa yang best cerita ni of course sebab Malaysia ni ada sikit kait dengan Geely kan, dengan Proton dengan Geely. Jadi kita rasa ada tak kemungkinan mungkin Tanjung Malim mungkin akan menjadi hub untuk menghasilkan enjin untuk Geely? Possible. Proton kena cekap dalam hal ni untuk mendapatkan kedudukan yang sesuai sebagai penghasil enjin mungkin. Sebagai hub untuk right hand drive mungkin. Dan Proton kena merebut peluang teknologi transfer ni kerana kita ada peluang sekarang untuk memainkan peranan yang penting dalam transition ataupun anjakan ke tenaga yang lebih bersih. So kita haraplah tak lama lagi mungkin kita akan boleh melihat lebih banyak peluang untuk Malaysia. Kalau tak dapat menghasilkan keseluruhan enjin pun boleh buat assembly pun dah okey untuk as the first step
kerana saya percaya Geely akan menjadi salah satu pembekal enjin yang utama di dunia dalam masa 3 hingga 5 tahun ini. Itu dia saya punya pendapat mengenai macam mana China, walaupun sekarang dia dah menguasai dunia EV, mungkin dia akan main dua-dua game. Kereta elektrik pun dia raja, kereta enjin petrol pun dia nak jadi raja. Yang bestnya, Malaysia ada peluang melalui Proton untuk menyertai revolusi ini. Okey, komen sikit banyak-banyak kat bawah ni. Dan juga tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Kalau boleh, yang mana belum subscribe, tekan butang subscribe. Bantu aku sikit supaya aku boleh hasilkan lebih banyak video-video macam ni yang lebih berkualiti. Dan juga tekan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita buat video terbaru. Pemandu Malaysia, pandai berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.